Audio Jungle. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepentingan kebersihan gigi dan mulut. Ini adalah Tan. Tan adalah seorang yang memberi lebih banyak perhatian terhadap kesihatan mulutnya berbanding dengan Lee. Marilah kita sama-sama melihat bagaimana rutin harian mereka berbeza. Lee merupakan seorang pelajar Universiti IMU. Selepas membangun, Lee tidak memberus giginya seperti biasa. Apakah kondisi dalam mulutnya akibatnya tabiat ini? Inilah plak yang terkumpul atas permukaan gigi Lee. Plak merupakan filem putih yang berkombinasi sisa makanan yang berkumpul pada permukaan gigi anda. Sekiranya plak ini dibiarkan bertakung di atas permukaan gigi, ini berpotensi menyebabkan penyakit seperti reputan gigi dan penyakit gusi. Nampaknya sarapan pagi Lee pada pagi ini merupakan biji dengan susu. Beberapa jam kemudian, manakala sarapan petang Lee adalah sebotol minuman karbonat dengan sekeping kek. Makanan dan minuman yang Lee makan untuk sarapan pagi dan petang mengandungi kandungan gula yang amat tinggi. Ini mengakibatkan keruputan gigi sebab gula ini akan menjadi sumber makanan bagi bakteria yang berada atas permukaan gigi. Dan ia mengalirkan bakteria menghasilkan asid dan mempercepatkan hakisan gigi. Tambahan lagi, diet yang tinggi gula juga meningkatkan risiko seseorang untuk menghidap penyakit kencing manis. Tahukah anda, penduduk Malaysia mempunyai kadar kencing manis yang tertinggi di benua Asia. Sebanyak 3.6 juta penduduk menghidap penyakit ini, iaitu sebanyak seorang dalam 10 orang penduduk. Kencing manis dalam jangka panjang akan meningkatkan risiko seseorang menghadapi masalah berkaitan dengan mata, ginjal, jantung, kaki, otak, dan saraf. Jika tidak dikawal, kencing manis mampu menimbulkan komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke. Lebih lagi, kencing manis merupakan sesuatu penyakit kronik dan penghidap kencing manis tidak dapat sembuh daripada penyakit ini. Lee meneruskan rutin hariannya ini bertahun-tahun. Pada waktu petang, Lee belajar sambil makan snack berperisa coklat dan minum minuman berkarbonat. Tiba-tiba, Lee mengalami sakit gigi yang teruk sehingga dia tidak dapat menumpukan perhatian. Pada waktu malam, Lee yang sedang tidur mengalami sakit gigi sekali lagi yang mengganggu tidurnya. Lee mengambil keputusan untuk menghubungi klinik gigi. Doktor gigi memberitahu Lee bahawa giginya telah reput sangat sehingga dalaman giginya. Untuk menyelamatkan giginya, Lee memerlukan rawatan endodontik yang agak mahal ataupun dia boleh memilih cabut giginya. Sebab Lee masih muda lagi dan ingin mengekalkan giginya, dia bersetuju untuk meneruskan dengan rawatan yang dinasihati oleh doktornya. Inilah Tan. Tan merupakan rakan sekelas Lee. Bagaimanakah rutin seharian Tan berbeza dari Lee? Berbandingan dengan Lee, Tan sentiasa menjaga kesihatan gigi dan mulutnya dengan baik.
dan akan menunjukkan kaedah untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Setelah Tan membangun, dia ke tandas untuk menggosok giginya dan menggunakan berus gigi yang berbulu lembut dan menggunakan ubat gigi yang mengandungi fluoride sebab komponen ini adalah untuk menguatkan gigi dan mencegah gigi anda daripada merebut. Dan meletakkan berus gigi pada sudut 45 darjah ke gusi. Seterusnya, dia menggerakkan berusnya perlahan-lahan ke belakang dengan sepatan pendek. Dan terus memberus permukaan luar gigi, dalaman dan permukaan kunyah gigi. Selepas itu, Tan menggunakan benang floss gigi untuk mengeluarkan perak yang tertinggal antara celah gigi dan di bawah gusi, iaitu tempat-tempat yang tidak disampai oleh berus gigi. Akhirnya, Tan menggunakan ubat kumur antibakterial untuk menghapuskan aktiviti bakteria yang mampu menyebabkan nafas ia berbau. Secara keseluruhannya, kos untuk produk penjagaan kesihatan mulut seperti berus gigi, ubat gigi, floss dan mouthwash hanya berharga bawah RM22. Oh, nampaknya Tan sudah lapar. Tan telah menyediakan sarapan paginya, iaitu makanan yang berkandungan gula rendah. Selepas habisnya sarapan pagi itu, Tan bertolak ke sekolah seperti biasa. Konklusinya, kita dapat mencegah diri daripada menghidap penyakit tersebut melalui mengubah tabiat dan rutin harian kita, seperti menjaga kebersihan dan kesihatan mulut dengan menggosok gigi di samping menggunakan floss benang gigi, melawat doktor gigi setiap 6 bulan untuk mengawal keadaan dan kesihatan gigi anda. Klinik pergigian sektor kerajaan mempunyai perkhidmatan pergigian yang amat baik. Perkhidmatan ini telah disubsidi oleh pihak kerajaan, jadi kos rawatan gigi adalah rendah berbandingan dengan sektor swasta. Untuk makluman lanjut, sila mengunjungi laman web di www.myhealth.government.my. Mengawal diet supaya kurangkan makanan tinggi dengan gula. Langkah-langkah tersebut mampu mengurangkan risiko anda menghadap penyakit seperti rebutan gigi dan kencing manis. Tambahan pula menjimatkan wang anda dalam masa jangka panjang kerana ini mengurangkan kos rawatan yang perlu ditanggung. Kesihatan diri adalah nikmat paling besar bagi seorang individu. Tanpa tubuhan yang sihat, semua perkara tidak dapat dilakukan. Penjagaan kesihatan diri bermula semasa anda masih sihat. Marilah kita sama-sama menjaga kesihatan diri sebelum menyesal di kemudian hari.